Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi dalam forum Ad-Din, dan pada kali ini untuk tempoh lebih kurang 50 minit ya, anda semua akan saya temani. Baiklah saudara, tajuk forum kita pada kali ini memang tajuk yang panas, okey, tetapi sangat penting ya untuk kita bincangkan supaya kita sama-sama mendapat manfaat demi kesejahteraan bersama. Dalam kita hidup bermasyarakat ini, kita mestilah sama-sama menyumbang demi kesejahteraan masyarakat kita, umat Islam dan keseluruhannya. Dan tajuk kita ini ialah sejauh mana tajuk kita ialah sejauh mana kewajaran menyantuni isu LGBT. Baiklah, LGBT ini akronimnya saya yakin sebahagian besar dari kalangan pendengar kita faham ya, memahami maksudnya. Tetapi saya ulangi lagi, akronim LGBT ini merujuk kepada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Baik, dan untuk tajuk yang penting ini saudara pendengar ya, kita hadirkan secara maya dua orang ahli panel kita, iaitu yang pertama Cik Wan Roslili binti Abdul Majid ya, sebagai panel tuan rumah, dan tetamu kita ialah Dr. Muhammad Izzuan bin Muhammad Yusof dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Apa khabar kedua-duanya, Cik Wan Roslili dan Dr. Muhammad Izzuan? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, Baik. Terima kasih banyak kerana sudi menerima jemputan kami ya dari forum Ad-Din, dan saya kira kita tidak akan kita akan terus kepada pusingan yang pertama. Baik, sebelum itu saya ingin jelaskan bahawa forum Ad-Din ini kita akan ada dua pusingan. Setiap pusingan akan berlangsung selama 10 minit, dan pusingan yang terakhir adalah kita akan simpulkan perbincangan kita ini selama 5 minit, dan insya-Allah kita akan menyempurnakan forum Ad-Din ini selama lebih kurang 50 minit ke 1 jam. Baiklah Cik Wan Roslili ya. Soalan saya yang pertama, nampaknya perjuangan LGBT ini diterima secara meluas di pentas antarabangsa, dan perjuangan kumpulan berkenaan ini, maknanya kumpulan LGBT ini dipaksikan atas nama hak individu ya, untuk melakukan apa sahaja yang dikehendaki oleh individu ini. Jadi Cik Wan ya, apakah penjelasan Islam tentang perkara ini, dan apakah kaitan antara hak dan tanggungjawab? Dan sebelum itu saya ingin perkenalkan Cik Wan Roslili merupakan fellow di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan tumpuan utama bidang kajian beliau ialah hak asasi manusia dan maqasid asy-syariah, dan untuk isu ini beliau sering berkongsi kajian berkaitan tema LGBT ini dalam suluk syariah dan perundangan, dan juga di akhbar-akhbar tempatan. Silakan Cik Wan Roslili. Terima kasih Puan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin, amma ba'd. Puan moderator yang dikasihi Puan Siti Syamsiah Muhammad Sufi, rakan sekerja di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik, rakan panel yang dimuliakan, yang dihormati dan disegani banyak sumbangan beliau dalam bidang ini, Dr. Izzuan Muhammad Yusof, rakan seperjuangan ya, Doktor, insya-Allah. Dan penerbit kita, ya, sama-sama. Puan Hajah Fairuz Haji Nordin dan sahabat pendengar Radio IKIM sekalian. Puan Siti, dalam soalan Puan Siti sebut 3 perkara penting, iaitu penerimaan meluas. Yang kedua, hak individu untuk buat apa sahaja yang disukai, yang dikehendaki. Benar. Dan yang perkara ketiga berkaitan dengan kaitan antara hak dan tanggungjawab. Saya cuba sedaya mungkin untuk menjawab secara ringkas supaya kita dapat mencapai, kita dapat jawapan yang sebaiknya daripada soalan daripada Puan Siti.
Bercakap tentang penerimaan meluas pada peringkat antarabangsa, antara lain kita boleh tengok dari sudut dasar ataupun undang-undang yang dibuat oleh negara di dunia untuk mengiktiraf ataupun menyokong kumpulan ataupun gerakan LGBT ini. Paling mudah untuk kita lihat ialah pengiktirafan kepada perkahwinan sejenis. Kalau kita boleh lihat Pew Research Center, satu institusi penyelidikan antarabangsa berkecuali sehingga tahun 2020, Doktor ya, Dr. Izzuan dan pendengar kita, ada 32 buah negara di dunia yang mengiktiraf perkahwinan ini, dan Costa Rica merupakan negara terkinilah sehingga 2020 yang mengiktiraf perkahwinan sejenis. Dan pada peringkat ASEAN, negara ASEAN, kita lihat bagaimana Taiwan dinobatkan sebagai the gayest country in Asia. Taiwan mengiktiraf perkahwinan sejenis pada bulan Mei 2019. Dan yang terkini ada Dr. Izzuan sebut sebelum kita mulakan rakaman tadi, bagaimana pada 20 Januari pada tahun ini 2021, Presiden Amerika Syarikat selepas angkat sumpah sebagai presiden, beliau Joe Biden, beliau mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang sebarang bentuk diskriminasi atas asas orientasi seksual dan juga identiti gender, sekaligus melancarkan kempen untuk menyokong golongan ini di luar negara. Ini merupakan salah satu dasar luar negara Amerika Syarikat, Puan Siti dan pendengar kita. Dan Alhamdulillah kita dapat lihat bagaimana Menteri Agama kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mengeluarkan kenyataan bahawa LGBTIQ, tadi Puan Siti sebut LGBT, kita tambah IQ sebagaimana yang diwar-warkan pada peringkat antarabangsa, intersex. Banyak kajian Dr. Izzuan ni tentang intersex ataupun khunsa, dan Q diterjemah queer, diterjemahkan sebagai pelik. Menurut Menteri Agama kita, pelik ni, intersex tak sepatutnya dimasukkan dalam kumpulan berkenaan LGBTQ sepatutnya sahaja, bukan termasuk I intersex tu, disebabkan dari satu sudut dia tidak bertentangan dengan fitrah manusia, dan banyak perbahasan dari sudut faith dan juga sains yang mendalam berkaitan dengan golongan intersex ataupun khunsa, dan tak sepatutnya mereka dimasukkan, dilibatkan dalam kumpulan berkenaan. Dan jelas Malaysia terus tidak bersetuju dengan kempen berkenaan kerana jelas bahawa gaya hidup homoseksual bertentangan sama sekali dengan fitrah manusia dan juga pandangan agama. Yang kedua, Puan Siti ada sebut tentang perjuangan hak asasi manusia dipaksikan kepada kebebasan individu untuk melakukan apa sahaja. Sebenarnya fahaman ini ataupun kita katakan ideologi ini diasaskan pada fahaman humanism barat yang kita boleh cirikan kepada 4 perkara lah. Yang pertama, mempertuhankan manusia. Yang kedua, manusia tidak bergantung pada Tuhan dan agama. Agama dianggap sebagai sesuatu yang menyusahkan kehidupan manusia, dan juga manusia yang menentukan segala-galanya. Betul atau salah manusia, bukan Tuhan, bukan agama, bukan kitab suci. Jadi disebabkan itulah kita dapat melihat bagaimana timbul fahaman everything goes. Nak buat apa saja boleh. Kalau menderita disebabkan sesuatu penyakit, tak dapat tahan kesakitan dan penderitaan, maka dibolehkan. Itu ada satu kefahaman pada pandangan alam barat, boleh hatta membunuh diri disebabkan tidak lagi berdaya untuk tahan sesuatu penderitaan. Dan teori ini dikaitkan dengan teori pembuat jam. Maknanya pembuat jam ni bila dia dah selesai buat jam, dia gerakkan jam tu, dibiar jam tu berjalan begitu saja. Tetapi kita dapat lihat dalam sudut pandang Islam, kehidupan kita, alam ini ada pentadbirnya, ada penciptanya, tak dibiarkan berjalan dengan begitu sahaja. Allah dengan sifat 20 yang kita belajar dan kita terus belajar sehingga kini, dengan sifat maha mendengar, maha melihat, Allah maha memerhati segala perlakuan hamba-hambanya, maka Allah lah tempat kita bergantung, dan Allah lah yang menentukan betul atau salah perbuatan kita. Dan last sekali saya nak bercakap tentang yang Puan Siti sebutkan tadi, tanyakan tadi,
apa kaitan antara hak dengan tanggungjawab. Hak dengan tanggungjawab ni ada kaitan, saling berkaitan uh, antara satu sama lain, dan hak tu sendiri kalau kita nak takrifkan, Dr. Izwan, pendengar kita, Ya. dia merupakan sesuatu yang serius menurut pandangan agama kita, kerana dia merupakan salah satu daripada nama Allah. Dan maksud hak tu sendiri memberikan bukan saja hak sebagaimana yang kita fahami, tetapi juga memberikan maksud tanggungjawab. Maknanya ada keseimbangan di situ. Dan kalau kita baca kitab-kitab fiqh, kita dapat melihat bagaimana tanggungjawab lebih dipentingkan oleh syarak berbanding dengan hak, dan hak juga memberikan maksud kebenaran. Maka dengan ini kita memahami bahawa sesuatu yang nak dituntut sebagai hak mestilah sesuatu yang sah, mestilah sesuatu yang benar dari sudut pandangan syarak. Dan ada sedikit masalah bila kita nak berbincang, Dr. Izwan, sahabat saya ni banyak juga pendedahan pada peringkat antarabangsa. Bila kita duduk berbincang dengan sahabat-sahabat kita di dunia barat, sukar kita nak menemukan titik pertemuan sebab mereka akan sentiasa mengajak kita untuk meletakkan agama di sisi. Tapi kita tak boleh meletakkan agama di sisi bila kita berbincang tentang persoalan hak dan sebagainya ini, kerana agamalah yang memberikan panduan kepada kita, agamalah yang memberikan kita konsep betul atau salah, Puan Siti, ya, dan agama, sebagaimana kita fahami, mazhab Imam Kalam yang utama iaitu mazhab Asy'ariyah memberikan kita kefahaman bahawa konsep benar atau salah ditentukan oleh agama Asy'ari terutamanya, dan kita tak boleh bergantung sepenuhnya pada akal kita untuk memahami konsep betul atau salah, melainkan dipandu oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Dan saya nak rumuskan bahawa hak dan tanggungjawab itulah yang memandu kita untuk kita melakukan sesuatu perkara. Kita akan sentiasa mengambil kira tanggungjawab kita kepada masyarakat. Bila kita minta sesuatu, kita pastikan tanggungjawab kita dahulu kepada masyarakat, dan kita tak akan minta sesuatu yang kita pasti akan menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Itu jawapan saya, Puan Siti. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Wan Roslili dengan jawapan dan huraian yang sangat padat ini, ya. Dan saya kira apa yang saya boleh rumuskan di sini, kita boleh sahaja memperjuangkan hak kita. Boleh sahaja kita melakukan apa sahaja, tetapi dengan syarat agama itu perlu menjadi paksi kehidupan kita. Kalau kita berpaksikan kepada agama, maknanya kita tahu setakat mana kita punya perjuangan, dan dalam perjuangan itu mungkin ada hak kita, dan dalam perjuangan itu pada masa yang sama juga kita sebenarnya ada tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya sekiranya agama ini menjadi paksi, menjadi tunjang kepada kehidupan kita, maka insya-Allah kehidupan kita tidak akan tersasar. Begitu, ya, Cik Wan? Ya. Saya, terima kasih, Puan Siti. yes, terima kasih kembali, Cik Wan. Saya nak tujukan soalan seterusnya kepada Dr. Muhammad Izwan. Doktor, ya, kalau kita lihat dalam realiti kehidupan kita pada hari ini, ya, kita lihat dari realiti masyarakat kita sendirilah, ya, tak jauh tak jauh ke persada antarabangsa. Kita lihat perlakuan persis mempermainkan agama, Doktor, ya. Kemudian seolah-olahnya dia sudah sinonim dengan gelagat dan perilaku golongan LGBT. Kemudian ada yang insaf. Alhamdulillah, yang insaf secara istiqamah tu alhamdulillah, kita sangat-sangat syukur. Tetapi ada juga insaf sebentar, ya, kemudian kembali semula dengan tingkah laku yang menjolok mata. Dan seolah-olahnya perlakuan ini kalau kita lihat ni macam nak meraih perhatian awam, ya. Mungkin juga demi mempromosi produk kecantikan terbaru. Mungkin produk kecantikan itu sangat efektif, ya. Jadi itu salah satu cara untuk mereka mempromosi. Dan adakah ini, Doktor, kita boleh kaitkan dengan kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang yang ada dalam negara kita terhadap
LGBT. Jadi sebelum saya nak serahkan doktor untuk menjawab dan juga menghuraikan jawapan doktor ini, saya nak kenalkan Dr. Izwan kepada para pendengar. Dr. Muhammad Izwan bin Muhammad Yusof ini, saudara pendengar ya, merupakan penolong pengarah kanan bahagian keluarga, sosial dan komuniti, unit bimbingan kecelaruan gender JAKIM dari tahun 2019 hingga sekarang. Dan kepakaran beliau ini sebenarnya beliau banyak pakar, tetapi satu yang boleh saya kongsikan di sini ya, saudara pendengar, beliau pakar dalam tafsir dan isu semasa penyelewengan tafsir dan juga LGBT. Doktor, silakan doktor dengan jawapan dan huraian doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Siti Syamsiah. Seterusnya, rakan ahli panel, Cik Wan Rosli dan juga penerbit Puan Hajah Fairuz. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Baik, soalan tadi memang soalan yang kena, Puan Siti ya, dengan keadaan semasa, kerana kita melihat pada hari ini, bila sebut tentang perlakuan-perlakuan LGBT, seolah-olah secara bebasnya dipamerkan di atas talian ataupun media sosial. Saya merujuk kepada satu kajian daripada Prof. Ismail Baba pada tahun 2002 daripada UUM, mengatakan kalau seorang gay dan lesbian yang beragama Islam pada sekitar tahun itu, mereka tidak akan berani untuk menzahirkan identiti mereka. Maknanya kalau mereka itu gay atau lesbian, mereka tidak berani. Kenapa? Akan menerima kecaman daripada masyarakat. Itu tahun 2002, Puan Siti ya. Hari ini sudah masuk 2021. Maknanya setelah 19 tahun dan dengan kepesatan teknologi dan adanya perkembangan pertumbuhan yang dikatakan medsos ataupun media sosial ini, ternyata sedikit sebanyak memberikan ruang untuk mereka untuk mempamerkan gaya hidup mereka. Jadi di sinilah yang menimbulkan keresahan masyarakat. Dan pada waktu ini seolah-olahnya dilihat ada kelemahan dari sudut penguatkuasaan undang-undang. Baik, kalau boleh saya mengambil platform ini untuk memberikan sedikit pencerahan kepada sidang pendengar dan semua. Dari sudut JAKIM misalnya, kita sebagai agensi agama di peringkat persekutuan. Dan kita menyelaraskan isu-isu berkaitan pentadbiran hal ehwal Islam. Kerana itu kita ada satu bahagian iaitu bahagian penyelarasan pendakwaan dan penguatkuasaan syariah. Itu ada satu bahagian di JAKIM. Kemudian kita juga pada baru-baru ini sudah mengadakan satu meeting atau mesyuarat jawatankuasa khas isu LGBT di kalangan yang beragama Islam di Malaysia. Jadi kita ada rakan-rakan strategik kita, antaranya Jabatan Program Negara dan juga Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM. Kita faham Puan Siti ya, kalau kita melihat kepada Akta Kesalahan Jenayah Syariah ataupun enactment Kesalahan Jenayah Syariah yang berada di negeri, sama ada di Selangor ataupun di wilayah persekutuan, kita akan mendapati peruntukan untuk kesalahan, contohnya lelaki berlagak seperti perempuan, sudah ada. Kemudian perlakuan liwat. Dan juga yang ketiga, perlakuan musahakah, lesbianism. Tinggal lagi apabila perlakuan-perlakuan ini ditunjukkan secara nyata di alam maya. Jadi di sinilah mungkin ada sedikit perkara-perkara yang perlu diperhalusi kembali, terutamanya untuk menambah baik klausa dalam beberapa undang-undang tertentu. Di sinilah kita meminta bantuan daripada misalnya Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM untuk melihat kalau ada di sana ikon-ikon tertentu yang disebut oleh Puan Siti tadi mempamerkan secara terbuka gaya hidup mereka sebagai seorang LGBT. Kerana sudah pasti ini akan menimbulkan keresahan masyarakat. Kita masih ingat kenyataan Yang Berhormat Menteri Agama kita, Senator Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri pada sekitar bulan Mac yang lepas, tahun lepas, menunjukkan bahawasanya apabila mereka menampilkan gaya hidup sebegini, ia menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Lalu YB Menteri Agama ketika itu mengatakan saya memberikan lesen penuh kepada Jawi untuk menguatkuasakan enactment yang sedia ada dalam menangkap golongan transgender misalnya yang secara terbuka mempamerkan gaya hidup yang songsang ataupun yang bercanggah dengan norma masyarakat kita setempat pada hari ini. Dan ada poin yang sangat baik yang ditekankan oleh YB Menteri Agama kita, di samping penguasaan itu diadakan, ia bertujuan untuk pemulihan dan juga untuk sebagai tarbiyah kepada mereka. Jadi di sinilah Puan Siti dan sidang pendengar, JAKIM mengambil peranan untuk kita sebagai agensi agama di peringkat persekutuan at least mengadakan 2 peringkat program. Yang pertama, program yang berbentuk pencegahan dan pendidikan awal, advokasi. Kita mengadakan seminar kesedaran isu LGBT hampir di seluruh Malaysia mengikut negeri-negeri. Kita akan membentangkan LGBT menurut perspektif Islam, bagaimana sikap kita menghadapi mereka. Kemudian yang kedua, kita panggil pakar-pakar perubatan misalnya dalam isu HIV kerana hubungan seks sejenis ini akan menimbulkan risiko untuk mendapat jangkitan HIV terutamanya MSM, men sex with men ataupun golongan transgender. Kerana pelakon mereka adalah pelakon homoseksual. Dia berbeza sedikit dengan lesbianism. Okey. Yang kedua, kita juga mengadakan program dakwah dan bimbingan yang juga disebut sebagai program Mukhayyam. Jadi di sini mungkin Cik Wan Roslili pun biasa mendengar fakta-fakta yang tidak tepat tentang program Mukhayyam JAKIM. Ya. Bahkan dibawa ke peringkat UPR, Puan Siti, ya, Universal Predict Review, yang mengatakan dengan tomahan yang palsu seolah-olah program Mukhayyam JAKIM ni ada unsur state-sponsored violence. Maknanya ada unsur keganasan, pemaksaan dan sebagainya. Jadi kita biasa tegaskan kepada masyarakat bahawasanya program Mukhayyam bimbingan kita itu diadakan atas dasar untuk kita membimbing mereka yang nak mendapatkan hak beragama. Saya kira Puan Siti, ada beberapa kelompok golongan LGBT di negara kita. Ada mereka yang telah berhijrah misalnya, yang ini kita kena bagi sokongan untuk mereka istiqamah dan konsisten dalam penghijrahan mereka. Ini disebut oleh Puan Siti di awal tadi. Yang kedua, yang sedang bermujahadah. Dia akui perkara yang dibuat ini salah tapi dia tidak mampu untuk berubah. Jadi kita kena bimbing dan nasihat kepada mereka. Yang ketiga, iaitulah yang kumpulan tegar ataupun hardcore. Mereka lah yang memperjuangkan hak-hak kumpulan LGBT untuk mengatakan pelakuan ini adalah hak individu, hak asasi individu dan tidak boleh dipersalahkan kepada mereka. Jadi di sini Puan Siti, ya, kita di peringkat JAKIM kita mengambil satu pendirian. Kita tidak bersetuju dengan perlakuan LGBT tetapi tidak menafikan hak pelaku itu untuk dibimbing dan dinasihati. Kenapa? Di antara matlamat maqasid syariah ataupun maksud syariah itu adalah menjaga beberapa perkara penting. Antaranya hifzu an-nasab, menjaga keturunan. Jadi sudah pasti kalau seorang lelaki berpasangan dengan lelaki lain yang sama jenis ataupun perempuan dengan perempuan, bagaimana yang dikatakan kelangsungan zuriat ataupun procreation itu akan berlaku. Jadi sebagai akhir saya nak kongsikan sedikit Puan Siti dan sedang pendengar, Cik Wan, bagaimana pengalaman saya di membentangkan satu paper di Oxford pada 2014 dalam satu seminar Global Conference on Gender and Love. Jadi rakan-rakan daripada pembentang daripada Europe kebanyakannya bertanya kepada saya, adakah dalam Islam ada ruang untuk menghalalkan perkahwinan sesama jenis? Saya kata minta maaf sahabat, tidak ada ruang dalam Islam untuk mengizinkan perkara ini berlaku. Dan bagi mereka, macam dikatakan oleh Cik Wan di awal tadi, sudah ada 32 buah negara yang mengiktiraf perkahwinan sesama jenis, maka saya kira ini di antara perjuangan kumpulan pro-LGBT di seluruh dunia, termasuklah yang telah diwar-warkan oleh Presiden Masyarakat baru-baru ini. Dan saya kira kenyataan YB Menteri Agama hadir tepat pada masanya membantah dasar ini dan mengatakan kita sebagai sebuah negara Malaysia akan tetap berpegang kepada acuan kita sendiri dan sebagai sebuah negara Islam, kita juga terlibat dengan deklarasi Kaihirah, CDHRI, Cairo Declaration of Human Rights in Islam, yang meletakkan syariah sebagai sumber perundangan dalam kehidupan manusia. Wallahualam, Puan Siti. Doktor, saya nak tanya sedikit.
Tadi doktor ada Ya, sebutkan beberapa golongan LGBT dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Adakah ya, antara golongan ini yang doktor sebutkan dari kalangan mereka yang tegar, ya, maknanya memperjuangkan bukannya golongan yang bermujahadah ataupun mereka yang berjaya keluar daripada perangkap ini sebenarnya, adakah ya. kalangan yang tegar ini dari kalangan umat Islam sendiri, doktor? Ya, berdasarkan pengalaman saya berdialog dengan kumpulan yang tegar ini memang ada di kalangan umat Islam. Jadi bagi kita menegaskan Puan Siti ya, kalau mereka ada pandangan mereka, kita menegaskan juga kita juga ada pandangan kita. We might agree to disagree. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju, kerana itu kita akan tetap memperjuangkan hak-hak kita menurut sudut pandang Islam dan juga mengikut konteks masyarakat setempat kita. Allahu a'lam. Terima kasih banyak doktor. Dengan penjelasan yang sangat syarat, sebenarnya ada banyak poin dekat situ. Cuma antara salah satu poin yang saya berdasarkan kepada soalan saya, sebenarnya undang-undang di negara kita ini memang sudah ada. Cumanya undang-undang ini barangkali perlu diperbaiki dari masa ke semasa kerana perubahan sosial itu sentiasa berlaku. Dan satu lagi, undang-undang kita ini perlu disokong dan juga perlukan kerjasama daripada pihak-pihak berkuat kuasa yang lain. Begitu doktor ya. Baiklah, saya akan Betul, terus Puan. ke pusingan yang kedua, Cik Wan Roslili. Dalam budaya LGBT ini, Cik Wan ya, kita nampak budaya ini sudah begitu berjaya di barat. Okey. Kemudian mereka cuba pula mempengaruhi masyarakat di sebelah timur. Masyarakat di sebelah timur ini maknanya seperti di negara kita. Baik, negara kita ini kita tak nafikan masih lagi masyarakat kita ni masih lagi ada kekuatan berpegang dengan nilai-nilai dan juga adat ketimuran. Baik. Jadi Cik Wan ya, dalam keadaan masyarakat kita ini, kita masih boleh berpegang dengan nilai-nilai ketimuran, dengan nilai-nilai keagamaan. Apakah langkah-langkah wajar yang harus diambil oleh masyarakat dalam menangani budaya LGBT ini? Silakan Cik Wan. Terima kasih Puan Siti sekali lagi. Kalau kita melihat suasana yang sedang berlaku sekarang, kita memang bersetuju bahawa mereka tidak akan berhenti untuk memaksakan ideologi, fahaman, kecenderungan mereka atas kita. Kerana ini telah pun diberikan oleh amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani tidak akan bersetuju atau sukakan kamu, wahai Muhammad, sehingga kamu menurut agama mereka. Dan dalam ayat yang sama, Allah SWT menegaskan bahawa tanggapan mereka bahawa agama mereka itulah yang betul, gaya hidup mereka itulah yang cantik dan indah. Allah sendiri yang sanggah dalam ayat berkenaan, sesungguhnya petunjuk Allah iaitu agama Islam merupakan petunjuk yang benar. Sesatunya yang benar, yang elok, yang baik adalah agama Islam, bukan agama ataupun gaya hidup mereka. Dan kalau kita dapat lihat, mereka menggunakan pelbagai bentuk wadah, platform, agenda terancang dan tersusun untuk pastikan seluruh masyarakat di dunia terima gaya hidup ataupun kesukaan mereka. Kalau kita nak tengok satu persatu ya, mungkin saya boleh berikan satu contoh Puan Siti. Yang pertama, convention antarabangsa. Yang kedua, kenyataan bersama ketika Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ada satu pada tahun 2015 kalau tak silap saya. Bagaimana kenyataan bersama daripada negara Denmark dan juga Belanda untuk mengetengahkan orientasi seksual dan identiti gender ini, tapi telah diberikan hujahan balas, tidak menolak oleh negara-negara OIC. Begitu juga kita dapat lihat ada dokumen-dokumen antarabangsa seperti Yogyakarta ataupun Yogyakarta Principles. Satu tamparan buat umat Islam sebenarnya bila satu dokumen berkaitan dengan perjuangan pengiktirafan hak bagi golongan LGBT
dibentuk di sebuah negara iaitu Indonesia, negara yang majoriti jumlah penduduk umat Islamnya sangat-sangat besar. Itu dari sudut dokumen antarabangsanya. Begitu juga dengan semakan berkala ataupun berjadual sejagat yang Dr. Izwan sebutkan tadi. Malaysia telah melalui beberapa pusingan. Setiap 5 tahun sekali rekod hak asasi anggota pertubuhan PBB akan disemak. Dan terakhir kita disemak rekod hak asasi kita Malaysia dan negara-negara lain pada tahun 2018. Dan bila sampai ke item ataupun tema LGBT, orientasi seksual dan identiti gender ni, banyak syur yang dikemukakan kepada Malaysia, menekan Malaysia antara lain untuk mengiktiraf dari sudut menghapuskan undang-undang yang Dr. Izwan sebut tadi dan Puan Siti pun bertanya soalan tentang perkara itu tadi. Selain itu kita dapat lihat juga bagaimana media sosial, medsos yang juga disebut oleh Dr. Izwan tadi digunakan sehabis baik. Filem, lagu dan sebagainya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempromosikan gaya hidup golongan ini. Semuanya atas asas supaya masyarakat dunia akhirnya menerima gaya hidup berkenaan. Dan kalau kita sebut tentang filem, kita tahu Netflix, ya, satu saluran yang melonggokkan filem-filem hampir semuanya mempromosikan gaya hidup berkenaan. Dan bila kita sebut filem juga, pasti pendengar kita ingat filem Beauty and the Beast, ya, yang kita hangat bicarakan kerana ada adegan yang mempromosikan juga gaya hidup berkenaan. Dan kita tahu selamanya sebelum ini juga mantan Perdana Menteri kita sampai sekarang juga menegakkan pendirian bahawa kita tidak akan menerima gaya hidup seumpama ini kerana bertentangan dengan agama kita, Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Dan juga menarik, mantan Perdana Menteri kita pernah menyebut di kota London, kota yang menyaksikan perarakan mempromosikan gaya hidup ini, dan juga di Thailand, negara kedua di Asia Tenggara yang mesra kepada golongan LGBT, menegaskan bahawa Malaysia mempunyai hak untuk mengekalkan pendirian walaupun dipaksa untuk mengubah pendirian. Kita ada hak untuk kita kekalkan pendirian kita, menolak gaya hidup songsang seperti itu. Dan kita jelas bahawa Perlembagaan Persekutuan walaupun merakamkan kebebasan asasi dalam peruntukan tertentu tadi, tetapi pada masa yang sama kalau kita lihat banyak keputusan mahkamah menunjukkan bahawa kebebasan asasi sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan mesti dibaca bersama-sama dengan perkara 3 Fasal 1 Islam Agama Persekutuan. Dan apa masyarakat patut buat? Soalan Puan Siti tadi. Apa masyarakat patut buat? Kita terus sokong pendirian kerajaan bahawa kita menolak gaya hidup seperti ini. Itu yang pertama. Dan kita sokong usaha JAKIM, khususnya sebagaimana yang Dr. Izwan kongsikan tadi, Majlis Agama Islam dan NGO tertentu yang mengadakan banyak program yang sangat-sangat baik meskipun diberikan tumahan dan juga dakwaan yang sangat tidak adil dan sangat tidak berasas yang dikaitkan dengan keganasan dan sebagainya. Hakikatnya program itu diadakan secara sukarela dan walaupun dibuka agak luas, masih lagi tidak cukup untuk memenuhi kehendak mereka yang telah berhijrah dan mahu berhijrah. Dan juga kita kena sedar, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita kena sedar agenda normalisasi, iaitu menjadikan sesuatu yang kita anggap tidak baik atau buruk sebagai normal ataupun biasa-biasa. Dan ini kita sudah lihat bagaimana ada respons ataupun maklum balas ataupun sikap masyarakat sendiri seolah-olah menerima. Kita bimbang kita tak kata menerima sepenuhnya. Mungkin tidak sedar. Misalnya kita bagi contoh. Jika nak buat lawak, walaupun lelaki memilih untuk menjadi perempuan sebagai contoh. Dan ada apps juga. Sedikit masa lalu di Facebook misalnya, lelaki boleh jadi perempuan, perempuan boleh jadi sebaliknya, dan itu dianggap sebagai suka-suka. Harus diingat bahawa apa-apa sahaja
berkaitan dengan tasyabuh dan sebagainya, menyerupai itu sangat dilarang dalam agama. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tak ada yang boleh kita tolak ansur di tengah-tengah tu. Maknanya jelas dan ada clear cut di situ. Dan ibu bapa ataupun ahli keluarga yang melihat anggota keluarga yang ada kecenderungan seumpama itu, segeralah ambil tindakan, mendapatkan bantuan, mendapatkan nasihat. Banyak pihak yang boleh membantu. Unit ataupun bahagian Dr. Izwan sendiri di JAKIM sentiasa memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Dan saya nak petik sedikit tulisan Dr. Izwan dalam Harian Metro baru-baru ini, bagaimana beliau mengatakan bahawa masyarakat ataupun anggota keluarga ya, sekiranya melihat ada keperluan untuk memberikan panduan ataupun nasihat kepada mereka yang ingin berhijrah atau juga anggota masyarakat secara keseluruhannya, mesti menggunakan pendekatan berhikmah. Dan ini kalau membabitkan institusi seperti JAKIM dan yang lain-lain itu, berdiskusi dengan mereka dan membimbing mereka secara berhikmah dan tepat menurut sudut pandang Islam ini, khusus kepada golongan transgender. Kalau saya tidak silap, Dr. Izwan mungkin boleh betulkan nanti. Penguatkuasaan undang-undang diperlukan, memang sangat diperlukan untuk mereka yang tidak boleh menerima lah apa-apa yang kita telah tetapkan sebagai peraturan ataupun rules, dan mereka yang kita anggap sebagai mencabar undang-undang sedia ada. Dan secara rumusannya saya nak katakan di sini bahawa sama-sama kita tegakkan pendirian prinsip kita bersama-sama dengan pihak kepimpinan negara, dan kita sama-sama pastikan bahawa undang-undang yang ada, adat ketemuran yang kita junjung, budi bahasa, adab sopan yang kita sanjung selama ini kita pertahankan demi ketertiban hidup bermasyarakat dan bernegara. Puan Siti, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Cik Wan. Sangat padat ya dengan penjelasan tersebut. Cuma saya rasa ia maksudnya masyarakat kita perlulah bekerjasama, ya, memberikan sokongan pendirian kerajaan sebelum ini, dan juga pada hari ini kita harus sokong apa sahaja tindakan ataupun program yang dilaksanakan oleh agensi-agensi yang berkaitan. Cuma saya kira ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Nabi, riwayat Muslim, yang antaranya bermaksud sesiapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Jadi maknanya mengikut kudrat kita, mengikut kemampuan kita sebagai individu, sebagai ahli masyarakat, sebagai ahli keluarga. Maknanya kalau misal kata kita nampak contohnya lah apps yang dia mirip kepada tasyabuh itu, kita sebagai ibu bapa kita kena pantau. Kita kena maknanya benda itu sekurang-kurang tidak ada di dalam rumah kita. Begitu. Baik. Terima kasih banyak Cik Wan. Saya nak tujukan soalan seterusnya. Soalan yang kedua, Dr. Muhammad Izwan, ya, mewakili JAKIM. JAKIM telah mengadakan program Mukhayyam yang sebelum ini doktor ada sebut sedikit ya dalam huraian doktor sebelum ni, dalam menguruskan golongan LGBT ini. Dan tentu sekali saya kira doktor ingin berkongsi pengalaman doktor dengan masyarakat pendengar di luar sana ya, berkaitan program yang telah pun dilaksanakan. Dan itu satu doktor ya, dari sudut perkongsian. Dan juga doktor, saya ingin tanya pandangan doktor, sejauh mana golongan LGBT ini doktor ya, yang disantuni oleh melalui program-program begini ni menghargai program-program yang telah dilaksanakan oleh pihak berkuasa, dan juga mungkin juga ada NGO doktor ya yang bekerjasama dengan JAKIM. Sejauh mana mereka menghargai program-program sebegini? Silakan doktor.
Okey, terima kasih pada Puan Siti, rakan ahli panel, Cik Wan, dan sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Saya kira soalan daripada Puan Siti itu sangat menarik untuk saya kupas dan saya kongsikan kepada sidang pendengar semua. Okey, saya mulakan sedikit dengan sejarah ringkaslah bagaimana program Mukhayyam ini tercetus. Pada sekitar 2011, bila kita melihat waktu itu, ada satu program, kalau kita masih ingat, program Sexuality Merdeka. Ya, saya Yang ingat. mana dengan tujuannya indirectly ingin mengiktiraf hak orientasi seksual dan identiti gender yang berbeza. Kalau kita ini dipanggil sebagai heteroseksual, maka mereka ada dipanggil sebagai homoseksual, transgender, bisexual dan sebagainya. Bahkan intersex yang disebutkan tadi pun mereka cuba rangkum sekali. Sedangkan intersex itu adalah merujuk kepada khunsa. Sama ada khunsa musykil dan sebagainya. Dan mereka ada hak dalam Islam untuk diberikan. Kemudian waktu itulah pengarah ketika itu Ustaz Zakwan misalnya mula pergi ke lorong-lorong Puan Siti. Bersama rakan-rakan yang waktu itu saya pun masih belum lagi masuk ke bahagian keluarga Social Committee JAKIM. Saya masih menyambung pengajian di peringkat PhD di UKM. Dan kebetulan pula tajuk berkaitan LGBT. Perspektif komuniti lesbian, gay dan transgender Muslim di Malaysia terhadap pelakuan homoseksual dan konsep perkahwinan dalam Al-Quran. Agak panjang tajuk tesis saya. Tetapi dengan itulah kita mengikuti abang-abang kita yang terdahulu yang mereka pergi ke lorong, berjumpa dengan maknya ataupun transgender ketika itu, mengajak mereka ke program bimbingan kita. Dan apa yang ingin kita tekankan, kita menyantuni itu bukan maksud kita mengiktiraf perlakuan mereka. Apa yang salah tetap salah. Tinggal lagi kita mengingatkan mereka. Sebab itu program Mukhayyam kita paling kurang ada 5 elemen penting, Puan Siti dan sedang pendengar semua. Yang pertama, kesedaran kerohanian. Kita ingatkan mereka balik, kita ni hamba Tuhan dan kita akan balik kepada Tuhan satu hari nanti. Pernah satu ketika Puan Siti, Cik Wan dan juga sedang pendengar, saya program di Cameron Highland waktu itu sekitar tahun 2016. Saya bersama dengan 80 orang maknyah ataupun transgender pada malam itu. Malam muhasabah lah kita panggil. Jadi saya tanya pada malam itu, siapa yang nak meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Saya tak sangka Puan Siti daripada 80 orang itu, kesemua mereka mengangkat tangan. Ya Ustaz, kami nak meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik walaupun kami sedar pada hari ini, ketika ini, kami masih melakukan benda yang salah. Maknanya apa? Pada sudut hati kecil mereka, mereka ingin berubah. Cuma mungkin belum ada kekuatan. Dan tidak ada dorongan-dorongan ke arah perubahan itu. Sebab itu saya kata, kalau tidak kita mendekati mereka, siapa lagi? Itu persoalan yang pertama. Yang kedua, bimbingan fardu ain, elemen yang kedua. Maknanya kita mengajar balik mereka itu untuk solat, untuk ambil wuduk, mandi wajib sebab ramai daripada mereka sudah meninggalkan perkara ini. Bahkan kalau kata maknya atau transgender tu Puan Siti ada antara mereka yang pakai baju kelawar, baju kurung, pakai bertudung sebagainya. Bahkan ketika kita tanya sebab separuh semayang bersama dengan kita semayang jemaah, separuh lagi tak semayang, duduk tepi dinding. Bila tanya kenapa tak semayang ni? Datang bulan Ustaz. Tu yang kita pun kadang tertanya juga macam mana awak boleh datang bulan. Tapi itulah hakikat mereka yang perlu kita ingatkan dan bimbing mereka. Yang ketiga, kesedaran kesihatan. Kita panggil pakar-pakar HIV, pakar-pakar perubatan untuk menerangkan risiko, terutamanya hubungan sejenis ini yang melibatkan lelaki dengan lelaki, transgender dengan lelaki, kerana ia akan menimbulkan risiko untuk mendapat HIV. Dan kalau kata lesbian itu, isu utama di antara mereka adalah isu kemurungan, depression, melibatkan mental health, kesihatan mental. Sebab mereka terpaksa bermujahadah, internal struggle. Mereka bergelut dengan perasaan naluri dalaman, mereka nak hidup seperti mana manusia biasa tapi bergelut kerana ada tarikan dengan sesama jenis. Yang keempat, kita masukkan slot bimbingan motivasi dan kerjaya. Di sini saya kira Puan Siti kita boleh bagi kredit kepada bahagian rekod Majlis Agama Islam Selangor yang sudah mendahului majlis-majlis agama Islam yang lain. Mereka memperuntukkan wang zakat itu untuk kepada golongan Ar-Riqab. Dan sebagaimana diputuskan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor pada 2012 tak silap saya,
di antara 10 golongan yang dimasukkan Arikop itu, kalau dulu Arikop sebagai hamba dalam definisi yang sebenar, tapi pada hari ini oleh kerana tak ada hamba, maka dibuat satu definisi yang baru dengan maksud mereka yang menjadi hamba kepada nafsu diri sendiri. Jadi termasuklah golongannya LGBT, pelacur, penagih dadah yang boleh diberikan bantuan wang zakat melalui asas Arikop dengan tujuan untuk pemulihan dan bimbingan kepada mereka. Dan yang kelima, kita adalah sedikit outdoor activities. Yang ni Puan Siti ingin saya kongsikan juga pengalaman. Saya satu tim JAKIM dan Jabatan Agama Islam Pahang dan UAE Kuantan, kita satu tim tarik tali. Jadi kawan-kawan kita yang maknya pun satu tim. Kita kata siapa yang menang, kita buat 3 pusingan. Siapa yang menang 2 pusingan, dia jadi juara. Jadi kita ingat senanglah nak kalahkan kumpulan maknyah ni. Rupanya tak mudah juga sebab mereka pun asal jantina tu lelaki macam kita. Jadi round pertama kita menang, round kedua mereka menang. Round ketiga kami hampir nak kalah, mujur menang Puan Siti. Kalau tidak malu kita dengan mereka. Jadi saya nak ceritanya ini pengalaman-pengalaman kita yang mana dengan akhirnya yang disebutkan tadi, adakah mereka menghargai usaha kita. Saya nak maklumkan kepada Puan Siti, Cik Wan dan juga sidang pendengar, Alhamdulillah setelah hampir 10 tahun, 11 tahun program Mukhayyam ni berjalan, kita sudah ada 12 NGO komuniti hijrah di kalangan LGBT yang pernah mengikuti program Mukhayyam kita. Antaranya kalau boleh saya sebut, Persatuan Insaf di Pahang, kemudian Hijrah Republik di Selangor dan juga ada cawangan mereka di Kedah, kemudian Usrah Iqra di Putrajaya, kemudiannya Muhajirah Wafiq di Kuala Lumpur, kemudian Islah Movement di Melaka, Kelas Khas Community di Ipoh, Perak, Persatuan Islah Cinta Community di Kuala Kangsar, dan kita ada juga di bawah MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, iaitu Usrah Fitrah di Kelang dan juga Pertubuhan Permata Insan Disayangi di Kajang. Jadi saya kira Puan Siti dan sidang pendengar, usaha yang kita lakukan ini adalah menyambut seruan Allah yang dikatakan dalam surah An-Nahl itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan contoh teladan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, dan bermujadalah ataupun jidal, dialog dengan mereka dengan menampilkan hujah-hujah yang lebih konkret untuk meyakinkan mereka, terutama kumpulan tegar tadi, bahawasanya apa yang mereka perjuangkan itu salah dari sudut sisi pandang agama, nilai-nilai ketimuran dan adat masyarakat setempat di negara kita. Jadi saya kira itu dulu Puan Siti untuk pusingan kali ini. Wallahualam. Ya, terima kasih banyak doktor ya dengan perkongsian yang doktor tadi berikan. Nampak memang sangat menarik doktor ya, walaupun tahniahlah doktor sebab apa ni menang ya dalam pertandingan tarik tali tu. Dan ternyata bila bila doktor sebutkan tu mereka masih maskulin walaupun zahirnya itu mungkin nampak sangat feminin doktor ya. Baik. Betul. Baik, kita telah pun selesai 2 orang ahli panel kita dengan 2 pusingan. Maka sekarang ini kita pergi ke pusingan terakhir, iaitu kita hendak simpulkan perbincangan kita ini, dan saya dahulukan Cik Wan Rosli sebagai kesimpulan mungkin selama 3 ataupun 4 minit. Silakan Cik Wan. Terima kasih Puan Siti. Saya cuba dalam tempoh 3 atau 4 minit itu. Satu perkara yang kita semua patut sedar, cabaran berkaitan isu ini akan lebih besar dan lebih menekan dari semasa ke semasa. Kita tak boleh bersantai-santai atau bersenang lenang disebabkan sahabat-sahabat kita sebagaimana yang dikongsikan oleh Dr. Izwan tadi, JAKIM dan juga sahabat-sahabat dalam NGO Komuniti Hijrah dah banyak buat program termasuk yang tadi mengundang kita rasa suka kita mendengar banyak aktiviti yang mereka terlibat, dan mereka satu fakta ataupun kenyataan yang patut kita sedar, pihak yang mendokong gerakan LGBT mempromosikan gaya hidup seperti itu memiliki segala-galanya. Mereka ada dana, mereka ada rangkaian, mereka ada sokongan, mereka ada penyelidikan yang sangat hebat
dan laporan yang sangat strategik. Kita juga mesti seperti itu. Kita tahu rakan-rakan kita terutama di JAKIM sedang menggembling usaha dan telah pun sebenarnya berjaya dalam banyak laporan yang disediakan. Kita mesti seperti itu kerana kita tahu kebenaran akan tertewas kalau tak dirancang dengan rapi, akan tertewas dengan kebatilan yang disusun dengan begitu rapi dan teliti. Dan kita kena smart dalam fikiran bahawa kita ini merupakan golongan yang ja'al Islam ghariban fasayaudu gharib fatuba lil ghuraba. Kita ni asing, merupakan komuniti yang asing. Sebagaimana Islam datang tu asing, nak balik pun asing, disebabkan pada akhir zaman ni banyak kemusnahan ataupun kita katakan kebatilan begitu merata dan melata. Kita menjadi kelompok yang nak mempertahankan ajaran Islam tu seolah-olah menjadi pelik dan asing, dan kita tetaplah dengan pendirian itu. Saya suka dengan perkataan Dr. Izwan dan sahabat-sahabat, kita jalan terus, kata Dr. Izwan selalu. Kita jalan terus, kita tak mudah kalah, kita tak goyah, kita tak rebah pun insya-Allah. Kerana kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, sekiranya kamu menolong agama Allah, sahabat-sahabat kita ini sedang lakukan perkara yang berkaitan dengan memberikan pertolongan kepada agama Allah, nescaya Allah akan menolong kamu dan meneguhkan pendirian ataupun usaha kita insya-Allah. Dan saya nak akhiri dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita merupakan kumpulan yang disebutkan oleh Nabi supaya kita mengambil inspirasi. Sentiasa ada daripada umatku sekumpulan orang yang menegakkan kebenaran dan tegas mendepani musuh, dan orang yang menentang mereka tak sedikit pun memberikan mudarat kepada mereka, melainkan apa yang menimpa mereka hanyalah ujian, sehinggalah datang ketetapan Allah, mereka tetap sedemikian insya-Allah. Itu sahaja Puan Siti, wallahu alam sebagai kesimpulannya. Baik, terima kasih banyak Cik Wan. Seterusnya Dr. Muhammad Izwan, 3-4 minit yang boleh Doktor simpulkan bagi perbincangan kita ini. Doktor, silakan. Baik, terima kasih Puan Siti dan juga rakan ahli panel Cik Wan. Sikit semangat Cik Wan tu saya serap dan juga saya sambung balik dengan melengkapkan. Orang bertanya kepada saya, sampai bila isu LGBT nak berakhir? Saya kata mungkin sampai kiamat lah kot. Kerana perjuangan antara hak bertemu dengan batil ni takkan selesai sampai kiamat. Jadi Allah merakamkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah ya Muhammad, kebenaran pasti datang, kebatilan akan lenyap, sesungguhnya kebatilan pasti lenyap. Jadi saya kira ini perjuangan yang kita dokong bersama. Bermula daripada rumah, keluarga, ibu dan ayah, bagi contoh terbaik kepada anak-anak, didik anak-anak ikut jantina asal. Kalau lelaki itu biar dia lasak, semangat dan berani. Kalau perempuan, asal mengikut kelembutan dan ciri-ciri seorang kewanitaan itu. Kemudian di peringkat masyarakat, kita membimbing mereka yang nak berubah, tidak cepat menghukum. Adapun mereka yang tegar, yang mempromosi, kita tentang dan kita bantah. Kemudian peringkat negara juga, kita faham di peringkat rantau Nusantara ni Puan Siti ya. Kalau kata menjadi umat Islam hanya ada 3 negara. Brunei, Indonesia dan juga Malaysia. So dengan yang disebut oleh Cik Wan di awal tadi, iaitu Taiwan sudah menjadi negara Asia pertama, saya kira promosi itu akan terus berjalan. Termasuk dengan penegasan oleh Presiden Joe Biden ketika ini di Amerika Syarikat, untuk mempromosi bagi kumpulan LGBTQ ini. Jadi saya kira kita kena terus melaksanakan usaha kita walau apapun jua cabaran, dugaan yang akan hadir nanti. Dan saya ingat teringat kata-kata Tuan Fazri yang biasa dalam My Quran Time di TV Al-Hijrah, dia mengatakan kita teruskan usaha ini untuk menyambung risalah perjuangan Nabi Lut AS. Allahu Akbar. Saya tersentap dengan kata-kata itu. Sebab Nabi Lut ni dianggap sebagai Nabi. Kalau Nabi lain itu berjuang untuk menyampaikan dakwah beriman kepada Allah, meninggalkan perkara tagut, Nabi Lut diminta oleh Allah membetulkan akhlak yang ada di kalangan kaumnya. Meninggalkan al-fahishah, iaitu perlakuan liwat itu. Dan ini perjuangan Nabi Lut yang kita kena sambung dan kita teruskan.
dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan dan bantuan insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Doktor. Ya, alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung forum Ad-Dini. Terlalu banyak ilmu, terlalu banyak perkara baharu, terlalu banyak pengalaman baharu yang dikongsikan kepada kita oleh kedua-dua orang panel kita ini tadi. Terima kasih banyak Cik Wan Roslili, terima kasih banyak Dr. Muhammad Izwan. Ya, insya-Allah perjuangan kita tidak setakat di sini sahaja. Mungkin insya-Allah kita boleh bertemu di medium yang lain untuk kita sambung lagi isu-isu seperti ini, kerana sebagaimana yang Dr. Izwan tadi sebutkan, perjuangan kita mungkin hingga akhir hayat. Bukan akhir hayat, hingga kita hingga dunia ini kiamat, ya. Dan kita menyambung perjuangan Nabi Lut alaihi salam, insya-Allah. Dan akhir kata daripada saya, apa yang boleh kita simpulkan sekarang ini, bila kita telah mengetahui sedikit sebanyak fenomena realiti apa yang berlaku oleh kalangan golongan LGBT dalam masyarakat kita ini, ya, dalam di negara yang sangat kita cintai ini, maknanya sekarang ini kita kena tanya pada diri kita sendiri, apakah sumbangan kita, ya, apakah bila kita dah tahu ni, apa tindak balas kita sebagai untuk kita nak nyatakan kepada Allah nanti bila kita meninggal dunia nanti, Allah akan tanya apa sumbangan kita, apa sikap kita, apa reaksi kita terhadap kemungkaran yang sedang bermaharajalela ini, ya. Jadi akhir kata, minta maaf sekiranya ada salah dan silap, dan jangan lupa perjuangan kita ini sebenarnya perlu berterusan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada penerbit program kita. Silakan Puan Fairuz. Okey.